Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'da. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Setiap hari kita berhubungan dengan Al-Quran. Sama ada kita berhubungan dengan Al-Quran dengan cara kita menunaikan kewajipan-kewajipan agama, khususnya salat fardu, yang mana kita wajib rukun untuk membaca surah Fatihah yang merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran. Maka setiap hari seorang Muslim akan membaca ayat Al-Quran. Ataupun kewajipan kita ialah dengan cara kita ini mengamalkan ajaran Al-Quran. Hidup kita, kepercayaan kita, apa yang kita buat adalah ajaran Al-Quran. Kita ni tidak berbual langsung dengan Allah, tak dapat cakap cara terus dengan Allah. Allah hantar Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia utuskan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya. Bukan untuk Nabi itu sahaja baca, tapi untuk kita semua. Maka Nabi itu telah pun wafat. Kita nak tanya Nabi tu dah tak ada dah. Tapi Nabi tu tinggalkan kepada kita dua bahan untuk membolehkan kita tahu Allah ni mau kat kita ni macam mana kat dunia ni. Dia nak suruh kita buat macam mana? Nak tanya Nabi, Nabi tak ada dah. Nak tanya Allah secara langsung, kita bukan Rasul yang boleh duk dialog dengan Tuhan. Dia tinggalkan kepada kita dua kitab. Nabi kata, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu pegang pada dua benda ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Kitab aku, kitab Allah dan sunnah aku. Yang ni hak Nabi tinggal betul. Sekarang ni zaman ni macam-macam. Ada orang dia duk fikir Nabi tinggal slipper lah, fikir Nabi tinggal bekas tu lah, bekas ni. Sebahagian itu, bukan sebahagian, boleh kata semua hal itu tidak benar. Kerana sebab peninggalan-peninggalan Nabi itu telah pun hilang. Jika benar ada, dia anggap mempunyai keberkatannya. Tetapi perkara itu sudah pun tidak ada. Ada orang memburu cari di mana lagi peninggalan Nabi. Ia dah tak ada. Tapi peninggalan yang ada jelas yang Nabi bagi tahu memang dia punya, iaitu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggalkan Quran, kita berhubung dengan Quran dengan membaca dan juga dengan mengamalkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Saja-saja nak turun kerja, bukan nak bagi manusia cuti ke apa, tak. Hudal linnas, sebagai petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memperincikan, menjelaskan beza antara petunjuk dan yang menjadi memperincikan petunjuk dan yang membezakan antara yang salah dan yang benar. Itu tujuan ia diturunkan. Itu tujuan ia diturunkan. Dan Allah telah memuliakan Ramadan ini dengan penurunan kitab-kitabnya. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, baginda SAW menyatakan, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim, yang kita baca suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, diturunkan pada awal Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin madain min Ramadan. Diturunkan Taurat pada 6 Ramadan. Ini Taurat ini diturunkan. Wal Injil li thalithin asyarata khalat min Ramadan, dan Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzilal furqan li 24 khalat min Ramadan, dan diturunkan Al-Furqan, yakni Quran, pada 24 Ramadan. Yakni diturunkan pada 24 Ramadan. Sebab itu ramai di kalangan ulama mentarjihkan nuzul Quran itu pada 24 Ramadan, iaitu salah satu daripada hari-hari 10 yang akhir, seperti yang disebut di dalam riwayat Imam Ahmad. Yang pentingnya yang kita nak sebut ialah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga, seperti mana dalam hadis Ibnu Abbas, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi ni orang yang pemurah, tapi paling pemurah Nabi ni pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika mana Jibril berjumpa dengannya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril itu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Untuk apa? Untuk tadarus dengan Quran. Jibril baca, Nabi ikut. Jibril bagi tahu ayat ni di sini, ayat ni di sini. Kerana Quran ni diturun, ayat ini, ayat ni kalau ikut awal yang turun, diturun Iqra. Kemudian Jibril datang pada bulan Ramadan, Jibril beratur ayat ini, ayat ini. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi ni masa Jibril jumpa dia baca Quran, lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Maksudnya apa? Bulan Ramadan bulan baca Quran. Maka kita baca Quran pada bulan Ramadan lebih pada hari. Bulan lain pun baca Quran, bulan Ramadan lagi baca Quran. Malam kita baca Quran. Sebab tu bila sembahyang tarawih, ada orang ni nak, kalau boleh Tok Imam baca pendek bagus daripada dia. Kita banyak dengar, kita dengar lagu, kita dengar muzik, kita dengar orang mengumpat, kita dengar benda baik, kita dengar benda tak baik, kita dengar orang menyanyi. Tapi kita bukan banyak kadang-kala dengar Quran. Boleh main bulan Ramadan Tok Imam baca Quran lebih lah sikit. Hak tu pun dia kata panjang lah Tok Imam. Padahal walaupun mungkin sebahagian kita tidak faham kerana tak faham bahasa Arab, tetapi keberkatan Quran dia dengar masuk dalam telinga dia, keberkatan Quran. Lepas tu kita baca Quran pada bulan Ramadan.
Sebahagian orang, mungkin kita tak ada lah di sini, sebahagian orang dia ada buku tu, ada di rak dia, buku ni ada, buku diary dia ada, barang-barang khas dia ada, tapi tak ada pula Quran dia. Bila nak mana Quran yang dia duk baca, dia pun tak tahu. Sebab jarang baca. Kalau tak ada, dia dah hafal, duduk di dalam dada dia, tak apalah. Ataupun dia memang banyak Quran di rumah dia, dia duk baca, dia ingat. Ni kadang-kadang Quran dia pun tak ada. Kotlah kata dia tak ada Quran, dia tu tak apa nak boleh sikit baca. Boleh juga duk tengok makna-makna Quran, Quran terjemahan nak dia, pun tak ada. Maksudnya bahagian Quran dalam hidup ni tak berapa ada. Ini tak berapa kena dengan kita sebagai orang Muslim, yang mana Quran adalah merupakan tajuk utama dalam kehidupan kita, peta utama kita dalam kehidupan. Maka dengan itu, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala buat turun Quran. Maka kita bacalah Quran. Kalau boleh khatam Quran, bagus. Kalau tak boleh khatam pun, baca bagi banyak dibandingkan bulan lain. Kalaulah kata, saya ni tak boleh baca Quran, baca ayat mana hak boleh, ulang baca. Dah tak boleh juga, dengar orang baca. Tapi zaman ni alhamdulillah, kebanyakan kita dah boleh baca Quran. Merangkak-rangkak baca, boleh nak habis satu muka tu pun lambat, tak apa. Allah Ta'ala bagi pahala atas usaha letih kita tu. Tapi sekurang-kurangnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita di antara orang yang baca Quran. Nabi SAW sebut dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, kerana hari kiamat dia datang, dia bagi syafaat pada orang yang baca. Baca Quran. Boleh hak lain tak lancar, boleh ayat lazim, baca ayat lazim pun. Boleh daripada juzuk amma, baca daripada juzuk amma. Boleh daripada suratul mulk ke bawah, baca suratul mulk. Ingat Yasin dia, baca Yasin pun. Quran. Tak ada ingat apa, tak boleh nak baca, boleh qul huwallahu ahad, Allahu samad, bacalah bagi banyak. Yang penting bulan Ramadan banyakkan membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman maka tenang jiwa mereka dengan mengingati Allah. Sesungguhnya mengingati Allah itulah menenangkan qulub, jantung hati. Tidak ada yang mengingati Allah, zikir yang lebih besar daripada membaca Al-Quran. Marilah sama-sama pada bulan Ramadan ini kita baca Quran. Ya, ada halaqah tadarus baca Quran di masjid, dia ikut orang baca Quran. Kita di Perlis ni, lepas daripada semayang subuh tu, kita suruh tu imam ajak makmum baca Quran. Tak nanti bulan Ramadan, dah banyak bulan dah kita mula. Imam baca, kita ikut. Kod-kod mana yang tak apa boleh baca, dia ikut, mudah-mudahan lama-lama dia boleh. Mungkin bila dia dengar sebutan imam, dia tahu yang ni sebut ni yang mana tebal, yang mana nipis, ni yang mana bezakan huruf. Mudah-mudahan kalau setiap hari kita mari semayang berjamaah subuh, duk ikut imam baca perlahan-perlahan, banyak surah yang kita akan habis. Mudah-mudahan kita khatam pun dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini mendekatkan kita lagi dengan Al-Quran, insya-Allah, terutama pada penduduk di kawasan Wang Kelian ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Nabi SAW ajar bacaan-bacaan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Antara yang Nabi ajak, Nabi kata, man nazala manzilatan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dhalik. Nabi kata dalam hadis Muslim, siapa yang turun satu tempat, kita lah pergi ke hotel ke, pergi ke hutan ke, pergi tumpang tempat orang ke, pergi tang mana-mana ke, pergi kebun ke, siapa yang turun satu tempat, kemudian dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Allah ciptakan. Tak kira lah kalau jengking ke, syaitan ke, jin ke, haiwan ganas ke. Nabi kata, dia baca yang tu, lam yadurhu syait hatta yartahil min manzilihi dhalik, dia tak akan terkena bahaya sehingga dia tinggal tempat dah. Ni kita yang buat kerja ni, tapi bukan baca bergantungan sebutan tu, bergantung dengan Allah, maksudnya berlindung, minta lindungan. Maksudnya bila baca, kita ingat kita ni minta perlindungan dengan Allah, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Terutama orang yang bertugas dalam hutan, orang yang bekerja, anggota keselamatan. Ini adalah hadis yang Nabi SAW ajar dan kita patut amalkan. Dalam perlih berzikir risalah yang kita edarkan tu, ada dalam senarai tu. Setiap masjid kita suruh main ambil. Ada, boleh ambil seorang satu dan boleh tengok macam mana cara bacaan. Kalau tak boleh baca, kita tunjuk lagi. Boleh scan QR code dia di situ supaya tahu macam mana bunyi bacaan yang betul untuk membolehkan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hal ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau baiki pergaulan antara kami, engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi perketi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.